Boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang buat pelanggan-pelanggan ataupun netizen-netizen yang berada di luar sana. Selamat datang ke sesi TJT Tanya Je Tersedia yang ke seterusnya. Right, so insyaAllah hari ini kita akan kongsikan pada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan cara-cara ataupun panduan lengkap macam mana nak book appointment ataupun nak masuk ke dalam program pengurusan kredit. Baik, sebelum tu suka untuk saya perkenalkan diri. Nama saya Ahmad Muslihuddin bin Rozlan, salah seorang pegawai di agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK. Right, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya mulakan panduan lengkap tutorial untuk book appointment ataupun cara-cara nak daftar ke dalam program pengurusan kredit AKPK, suka untuk saya jelaskan bahawa AKPK tidak pernah melantik mana-mana individu ataupun mana-mana company sebagai ejen untuk sampaikan servis kami kepada rakyat. Servis kami percuma sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi mana-mana cawangan yang terdekat di setiap ibu negeri. Okey? So insyaAllah hari ini kita akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan cara-cara macam mana nak daftar lah ke dalam program AKPK. Sebab untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, panduan untuk berjumpa dengan kaunselor kami untuk mendapatkan khidmat ataupun servis daripada AKPK, tuan-tuan dan puan-puan mestilah book appointment terlebih dahulu. Okay? Sebab kalau datang terus kepada mana-mana cawangan terdekat, kami ada kekangan untuk kita akses beberapa perkara lah. So sebab tu penting untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk book appointment dulu dan isikan beberapa maklumat. Dan kemudian baru pada hari kejadian, hari appointment date tu, baru datang untuk jumpa kaunselor dan berbincang dengan kaunselor lah. Okey, so hari ini saya akan fokuskan dulu kepada cara-cara untuk daftar ke dalam program pengurusan kredit. Appointment ni kita boleh book secara online sahaja. Dan jika tuan-tuan dan puan-puan ada soalan-soalan yang ingin diutarakan, tuan-tuan boleh tanya je lah. Nanti habis saja sesi ini, kita akan selesaikan sesi tutorial ini dahulu. Habis saja sesi ini, kami akan terus kami akan cuba jawab ke semua soalan-soalan yang ditanyakan. Okey. So first kali, sebelum macam saya bagi tahu tadilah, sebelum kita pergi ke AKPK, kalau untuk berjumpa dengan kaunselor nanti, tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk ke laman web customer.akpk.org.my untuk book appointment di dalam tu. Seperti mana yang tertera di paparan, tuan-tuan boleh tengok. Di bahagian atas, tengok link dia, customer.akpk.org.my. So kalau tuan-tuan dan puan-puan masuk saja, klik link tersebut, dia akan keluar paparan macam ni lah. So first kali yang kena buat adalah untuk register dahulu, pendaftaran dahulu. Okay. Kalau puan-puan tengok di bahagian atas tu, ada yang ruangan kotak warna oranye tu, dan ada register, ada login, ada contact us, ada help. Okay. First kali pergi ke button register and then klik register. Alright. So bila tuan-tuan dan puan-puan klik saja bahagian register tu, dia akan keluar paparan macam ni. Okay. So bahagian pertama yang perlu diisi lah sebelum kita ke bahagian-bahagian yang ke seterusnya. Okey, so untuk ID type tu IC, okay. Kemudian ID number tu masukkan nombor IC tuan-tuan dan puan-puan, tanpa perlu letak slash. Masukkan terus saja nombor IC, kemudian letak nama penuh, customer name, tuan-tuan dan puan-puan boleh letak nama penuh, kemudian masukkan jantina, lelaki ataupun perempuan. Date of birth tu, tarikh lahir tu dia akan keluar secara automatik bila kita lahir, bila mana kita isi IC kita secara lengkap lah. Dan tuan-tuan boleh masukkan contact number, nombor yang boleh dihubungi di ruangan contact number ataupun nombor telefon. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke email address. Okey, untuk yang email address ni sangat penting untuk tuan-tuan dan puan-puan masukkan email address yang aktif diguna pakai lah. Sebab bila mana kita daftar nanti, selesai saja kita isi maklumat kat sini, kita akan submit application ni. Kemudian bila kita submit, akan ada satu registration link yang akan sampai ke email address tu. So that's why penting untuk kita masukkan email yang betul, yang kita boleh buka. Okey, kemudian bila dah masukkan email address, pergi bahagian kotak yang ke bawah seterusnya, baca itu adalah notice privacy sehubungan Akta Perlindungan Data Pribadi 2010. Kat sini kita nyatakanlah maklumat-maklumat yang tuan-tuan dan puan-puan isi, kita gunakan untuk apa, baca detail. Kemudian klik kotak kecil di bahagian kiri, klik dahulu di kotak kecil di sebelah tulisan I read and understood the PDPA notice above and AKPK's term and condition. Klik dulu, keluar tanda right, kemudian baru submit. Okey, so bila mana tuan-tuan dan puan-puan hantar saja, klik sahaja button submit itu, tuan-tuan akan dapat satu activation link
for registration dekat email yang kita masukkan tadi. Sebab tu penting, yang macam saya bagi tahu tadi, penting untuk kita letakkan email yang aktif, email yang kita guna, yang boleh buka, yang mudah diakses. Okay. So kalau tengok kat sini, dia akan nyatakan bahagian atas sekali, kotak yang saya linkkan warna merah tu, dia akan letakkan nama email. Kemudian dia akan masukkan nama tuan-tuan dan puan dia. Kalau nama Ahmad, Ahmad lah. Kalau nama Nur, dia akan letak Nur. Kemudian di bahagian bawah dia akan letakkan IC lah sebagai verification. Kalau betul itu adalah IC kita, maka betul lah link yang sampai pada kita. Okey. So untuk tindakan seterusnya, klik sahaja link yang berwarna biru ni, yang ada dekat paparan ni. Klik sahaja link tersebut. Dia akan automatically direct puan pada paparan macam ni. Okey. So ini adalah untuk verification kita punya pendaftaran. Okey. So masukkan sahaja nombor IC lah. Masukkan saja nombor IC tanpa dash, kemudian klik button submit. Okey. Step yang seterusnya, bila kita dah klik button submit, maksudnya kita dah verify itu adalah IC number kita, memang kita yang daftar. Kemudian kena create password. Okey, kita buat password. Okey. Syarat-syarat nak buat password untuk customer portal ni, dia ada 4 syarat. Yang pertamanya, abjad huruf kecil, contohnya huruf A, B, C, semua tu huruf kecil, dan satu abjad huruf besar. Sama ada kita jadikan huruf A, B atau C tu huruf besar lah. Kemudian kena masukkan satu atau angka, dan sebenarnya kena masukkan abjad khas, contohnya alliance ke, hashtag ke, koma ke, dan ke, star ke, kena masukkan. Kemudian bila kita buat password tu, panjang password mestilah lebih daripada 6, dan kemudian tiada jarak di antara password yang kita buat tu. So satunya dia kena 8 aksara lah, lebih daripada 6 aksara. Kemudian dia kena ada huruf kecil dan huruf besar. Kemudian kena masukkan juga angka. Kemudian kena masukkan juga abjad khas. Abjad khas ni alliance, hashtag, star, dan koma dan sebagainya. Okay? So bila kita create password, dekat new password tu kena reconfirm semula password. Masukkan password yang sama yang kita buat, kemudian klik button submit. Okay? So sebelum tu kita kena pastikan dulu di bahagian atas sekali customer ID tu yang saya blurkan tu, pastikan nombor IC yang tertera tu adalah nombor IC tuan-tuan ataupun puan-puan. Sebab bila nak daftar nanti memang akan daftar menggunakan nombor IC lah. Okay, kemudian bila dah selesai kat sini, dah selesai buat password, terus klik button submit. Okay. Kemudian apa yang perlu dilakukan seterusnya adalah pergi semula ke paparan awal lah yang ni. Puan pergi semula ke customer.akpk.org.my. Kemudian bila pergi kat sini, terus ke bahagian kanan di paparan ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok, ada 2 kolom. Satu kolom user ID, satu lagi password. Untuk user ID ni, tuan-tuan dan puan-puan masukkan nombor IC. Kemudian di bahagian password, masukkan password yang baru saja kita buat sebentar tadi. And then klik saja login. Okay. Alright, untuk mana-mana pengguna yang dah buat, yang dah daftar, yang dah create password tetapi lupa password yang kita buat, boleh klik pada bahagian bawah tu, di atas kolom login tu ada satu tulisan atau barisan yang forget password, lupa kata laluan. Klik sahaja di situ, nanti kita akan hantar satu email untuk reset new password. Okay. So seterusnya, bila dah masuk kita punya IC number and then dah masuk kita punya password, and then klik login, ini paparan yang akan keluar nanti. Okay. Di bahagian atas tu akan ada satu ayat welcome, kemudian akan ada nama. So di paparan ini nanti kalau puan tengok di bahagian sebelah kiri ada kolom registration detail and then DMP. Okay. So di bahagian registration detail, benda-benda yang perlu dibuat adalah untuk kalau kita berminat ataupun berniat untuk tukar password, nak reset balik new password, just boleh tukar saja, pergi pada kolom change password. Kemudian kalau nak update profile, nak tukar nombor telefon, nak tukar email, boleh saja klik pada update profile, kemudian tukarlah and then klik save. Okay. Kemudian untuk daftar ke program pengurusan kredit, terus klik pada button enrollment. Okay. Bila tuan-tuan dan puan-puan klik pada button enrollment, dia akan keluar paparan seperti berikut. Okay. So registration kita, pendaftaran untuk program pengurusan kredit, dia akan bermula di sini. Kalau tuan-tuan boleh tengok, semua maklumat-maklumat yang diisi di bahagian ini perlulah tepat dan benar. Okay. So bahagian pertama yang perlu diisi adalah macam mana kita tahu berkenaan AKPK. Klik saja di bahagian select answer tu, dia akan keluar berapa jenis jawapan. Sama ada kita tahu melalui exhibition, sama ada kita tahu melalui media, sama ada kita tahu melalui kawan-kawan, bank dan sebagainya. Klik sahaja answer tu and then klik jawapan lah. Okay. Kemudian benda seterusnya yang perlu dilakukan adalah adakah kita aware dengan servis AKPK ni? Percuma sahaja. Okay. Kalau tak tahu, klik sahaja button no. Kalau tahu,
servis AKPK adalah percuma, klik sahaja bahagian yes. Alright, and then klik submit. Kemudian dia akan keluar paparan seperti berikut. Okey, secara mudahnya saya nak terangkan pada tuan-tuan dan puan-puan, untuk registration ni dia akan terpecah kepada 4 bahagian lah. Bahagian pertama tadi yang kita dah isi tadi yang dipanggil pre-DMP survey, debt management program. Bahagian kedua adalah customer personal detail. Ni bahagian yang kedua, kalau tengok kat atas tu kan. Dia ada customer personal detail, ada beberapa information yang kita perlu masukkan. Kemudian habis saja bahagian ni dia akan terus kepada langkah yang ketiga, iaitu income and expenses. Okey. Pendapatan kita dan perbelanjaan kita, dan terakhir sekali adalah additional information. Okey. So untuk di paparan ni kita akan isikan maklumat-maklumat berkenaan tuan-tuan dan puan-puan, iaitu customer personal detail. Okey, kalau tengok kat sini dia ada pecahkan kepada personal information, ada address, ada alamat dia, ada beneficiary, ada maklumat pasangan, ada maklumat tanggungan kita, ada maklumat pekerjaan kita dan ada maklumat bank. Okey. So saya tunjukkan dengan lebih detail lagi apa yang perlu diisi. Okey. So bila kita masuk di bahagian ni nanti, first kali yang atas tu dia akan keluar nama tu, dia akan keluar nama kita lah. Okey, kemudian salutation tu dia akan keluar gelaran lah. Kalau encik-encik, kalau puan-puan, kalau tuan-tuan, kalau datuk letak datuk. Okey, dia ada pelbagai gelaran kat situ. So just klik saja mana gelaran yang kena dengan kita lah. Okey, kemudian dia ada kolom untuk bangsa, untuk race. Tuan-tuan dan puan-puan boleh klik sahaja di bahagian tu. Sama ada kita Malay, Chinese, Hindu ataupun lain-lain lah. Nanti boleh spesifikkan di bahagian bawah. Okey, kemudian kena isi bahagian agama, warga negara, status perkahwinan dan masukkan nombor telefon alternatif. Nombor telefon selain daripada nombor yang kita daftarkan pada mula-mula tadi. Alright. Okey, yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan kena masukkan maklumat alamat di bahagian ini. Okey. Alamat ni merujuk pada alamat yang kita tinggal sekarang lah. Masukkan kalau boleh guna line 1, line 2, line 3. Kalau alamat tu pendek gunakan line 1 saja, tapi kalau alamat tu selalunya ada yang setengah panjang tu, boleh penuhi 3 line yang kita sediakan di atas, kemudian masukkan postal code, masukkan bandar, kemudian masukkan negeri, and then residential status ni sama ada rumah kita tu, rumah kita tinggal bersama ibu bapa, rumah yang masih dalam cagaran dengan bank ada bahagian kat situ, ataupun rumah yang kita sewa, ataupun rumah tu memang rumah milik kita. So just klik saja kat situ. Okey. Alright. So untuk seterusnya maklumat yang perlu diisi adalah bahagian beneficiary. Beneficiary ni kita boleh letaklah mana-mana nama saudara yang terdekat. Selalunya untuk pasangan ataupun individu yang telah berkahwin ataupun telah berumah tangga, selalunya dia orang letak nama pasangan dia orang lah. Suami, kalau suami yang berdaftar boleh letak nama isteri, ataupun kalau isteri yang berdaftar boleh letak nama suami. Okey. Ataupun kalau yang belum berumah tangga boleh letak nama adik-beradik ke, nama ibu ke, nama ayah ke, maklumat basic saja. Okey, letak nama dia, and then relation, hubungan kita dengan orang tersebut. Sama ada dia ayah kita, anak lelaki kita, anak perempuan kita, pasangan kita, spouse dan sebagainya. Okey. Kemudian kan masukkan contact number orang tersebut lah. Okey, supaya andai kata terjadi apa-apa kita ada tempat untuk kita salurkan maklumat. Okey, kalau kita tak dapat kontak tuan-tuan ataupun puan-puan. Okey. Kemudian untuk bahagian number of dependent. Okey, kat sini selalunya orang akan salah faham. Number of dependent ini merujuk kepada tanggungan, jumlah tanggungan yang kita ada, bukan jumlah tanggungan yang saudara terdekat kita ada. Okey, selalunya orang faham katalah kan dimasukkan nama makcik dia sebagai nama saudara terdekat. So bila sampai saja pada number of dependent ni, jumlah tanggungan ni, dia akan silap faham, dia ingat tanggungan kepada makcik dia. Sebenarnya jumlah tanggungan ni merujuk kepada jumlah tanggungan kita. Okey. Katalah sudah berkahwin dan ada seorang anak. So letak situ jumlah tanggungan adalah 2 orang. Okey, katalah sudah berkahwin dan ada 2 orang anak. Maksudnya kita situ ada 3 orang jumlah tanggungan, tapi katalah dia buat masa sekarang ni kita ada membantu ibu bapa. So masukkan sekali, kalau kita bantu ibu saja masukkan ibu, so jadi 4 orang tanggungan, ataupun kita bantu ibu dan bapa, so jadi 5 semua. Okey. So jumlah tanggungan tu merujuk pada jumlah tanggungan kita. Alright. So seterusnya adalah bahagian spouse information. Yang ni untuk mana-mana individu-individu yang telah berumah tangga. So kena isilah benda ni. Okey. Bahagian di sini kena isi nama dia, and then mengisikan nombor IC dia, jantina dia, umur dan sama ada pasangan kita tu bekerja ataupun tak. Okey, lepas siap isinya, yang penting adalah kena klik button add di bahagian kanan bawah sekali tu, tengok ada button add. Kena klik add dulu. Kalau tak nanti dia tak kira. So lepas siap isi nanti klik add baru dia masuk. Dia akan keluar di bahagian kotak merah kalau bawah ni dapat tengok kan.
So kalau ada 2 orang isteri kena isi juga. Kita isi satu, add, and then masukkan isteri yang kedua tu add. Kalau ada 3, masukkan lagi nombor 3 tu, kemudian add lagi. Okey. So setiap nama yang kita masukkan di ruangan spouse information ni kena add lah. Alright. Kalau tak ada, just biarkan kosong sahajalah. Okey. Seterusnya dia akan keluar untuk maklumat-maklumat yang tanggungan kita lah. Child or dependent information. Okey. Masukkan nama, umur, jantina dia, hubungan kita dengan dia, and then educational level. Okey, di bahagian ini kita boleh masukkan sama ada maklumat-maklumat anak kita, tanggungan-tanggungan yang terdiri pada anak-anak yang kita ada, ataupun ibu bapa yang kita bantu ataupun kita tanggung yang tinggal bersama kita sekarang. So kalau anak ada 3, masukkan 3 nama. Untuk setiap kali kita masukkan tu, masuk satu nama kena add dulu macam tadi, masuk nama kedua kena add lagi, masuk nama ketiga kena add lagi. Alright. And then kalau ada nama ada ibu atau bapa yang kita yang di bawah tanggungan kita, masukkan nama ibu, add, kemudian masukkan nama bapa, kena add juga. Alright. Okey, seterusnya kita akan pergi pada bahagian employment information. Okey, ini adalah maklumat-maklumat yang kita perlukan daripada tuan-tuan dan puan-puan, pelanggan-pelanggan yang berminat untuk daftar ke dalam program pengurusan kredit ini. Okey, untuk educational level, situ ada 3 bahagian lah. Sama ada kita lepasan sekolah rendah, lepasan sekolah menengah, ataupun lepasan universiti. Boleh klik sahaja and then pilih mana-mana jawatan yang relevan dengan kita. Okey, employment type, masukkan sahaja jenis pekerjaan kita, and then employer name, masukkan nama company, nama employer lah, nama company yang cari kat mana kita bekerja, ataupun bagi mana-mana yang bekerja sendiri, tulis saja bekerja sendiri. Okey. Alright. Seterusnya bahagian economic sector dengan employer type tu, kalau tuan-tuan dan puan-puan tidak pasti apakah jenis pekerjaan yang tuan-tuan dan puan-puan buat sekarang ni, ataupun tak pasti industri mana yang sekarang kita tengah kerja, boleh klik pada others sahaja. Okey, tak perlu cari. Okey, kalau tak pasti, just cari others, klik saja others. Okey, dan letakkan position. Sama jugalah kalau position ni kita tak confirm kita ni tak ada, ataupun position yang kita menjawab sekarang ni tak ada di bahagian jawapan yang disediakan, tuan-tuan dan puan-puan boleh klik saja di others. Okey. Alright, seterusnya ini bahagian atas tadilah. Okey, dia akan kemudian dia akan terus pada income range per month. Maksudnya gaji kasar kita sebulan berapa. Bahagian ni penting tuan-puan sebab dia akan terkait dengan paparan yang seterusnya. Okey. Katalah kalau gaji kasar kita kat sini 2,500. Okey. So kena letak gaji kita tu, kena pilih antara yang kita berikan, maksudnya daripada 2,500 ke 4,000 dan sebagainya. Okey. Kalau gaji kita lebih sikit, RM2,501, kena ambil yang lebih tu. Ambil RM2,501. Jangan ambil 2,500 sebab nanti dia akan ada kesusahan sikit untuk isi di paparan yang seterusnya. Okey, and then kemudian berapa lama kita kerja dan sebagainya lah. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan menganggur sekarang ni ataupun tengah dalam usaha untuk mencari kerja, di bahagian bawah tu sekiranya penganggur ataupun if unemployed, so just klik sajalah, kita klik kita unemployed. Alright. So untuk bahagian ini maklumat yang terakhir yang perlu diisi adalah bank information. Okey, ini kita kena masukkan mana-mana akaun bank peribadi yang kita ada. Okey, nama bank yang ke atas ni, ini bukan bank bank yang kita pinjam duit tu. Ini saving account ataupun current account yang kita ada. Okey, selalunya orang silap faham, dia ingat dia akaun bank ni adalah nombor akaun pinjaman dia. Sebenarnya ini adalah nombor akaun saving ataupun current account, akaun peribadi. Right, so masukkan nombor akaun, masukkan nama bank, jenis akaun tu lah. Ada akaun saving account ataupun current account, kemudian masukkan nombor akaun. Okey. So kemudian klik save dahulu, baru kita klik continue. Okey. So bahaya kalau tak klik save ni, sebab kalau tak klik save ni nanti katalah kan kita tinggal portal ni dalam setengah jam, dia akan automatically dia akan keluar daripada portal ni sebab isu security lah. Okay, so penting kalau kita tak save, nanti bila portal ni automatically terkeluar, nanti maklumat-maklumat yang kita isi tadi dia takkan ada. So satu kerja pula nanti nak kena isi sekali lagi. Alright, so klik save dulu, kemudian baru continue. Okay, so yang seterusnya, okay, ini adalah bahagian ketiga yang kita perlu isi. Alright. Pendapatan dan perbelanjaan bulanan. Okey, kalau di sini tuan-tuan dan puan-puan dapat tengok dia ada income details, di bahagian atas tu ada loan repayment dengan household expenses. Okey, ada kemudian di bawah pula kalau puan tengok
ada bahagian monthly income information. Okey, untuk bahagian ni tuan-tuan dan puan-puan kena masukkan pendapatan bulanan kita. Kalau ada yang buat OT dan sebagainya tu, ambil anggaran bulanan dapat berapa lah. Okey, so kat situ dah ada bahagian mana-mana penjawat awam ataupun yang bekerja dengan syarikat swasta boleh masukkan pendapatan bulanan kita di bahagian gross salary earn, gaji kasar kita berapa. Kemudian untuk mana-mana individu yang bekerja sendiri boleh isi di bahagian bekerja sendiri, self-employed. Okey, so katalah kan kita ada berniaga ke dan sebagainya, yang kerja sendiri, berniaga ke, ada berkebun ke sebagainya, pendapatan bulanan tu ambil secara anggaran sahaja. Okay, tak perlu ambil yang tepat, cari. So ambil anggaran, so ambil lah dalam 3 bulan ni, dan kita bahagikan 3, berapa jumlah anggaran yang kita dapat untuk setiap bulan lah. Okay, and then kalau untuk mana-mana individu yang bekerja di sektor awam ataupun sektor swasta dan ada buat pendapatan sampingan, so boleh isi gaji yang diperolehi daripada sektor awam ataupun sektor swasta tersebut di bahagian gaji kasar. Kemudian yang lebihan yang kita buat side income tu, kena isi juga tu, kena isi di bahagian bekerja sendiri. Okay, so ada 2 pendapatan lah. Okay, so ataupun mana-mana individu yang tak bekerja atas faktor-faktor usia ataupun faktor-faktor kesihatan, tuan-tuan dan puan-puan boleh masukkan bahagian pendapatan kita di bahagian sumbangan pihak ketiga. Okey, suka untuk saya maklumkan kat sini adalah program pengurusan kredit AKPK ni, servis AKPK tidak tertakluk pada individu yang bekerja sahaja. Tidak servis yang kita tawarkan ni boleh dinikmati oleh semua rakyat Malaysia, sama ada dia kerja ke, kerja swasta ke, kerja sektor awam ke, berniaga ke ataupun tak kerja kan. Kadang-kadang ada orang accident dan sebagainya, dapat pencen ilat daripada PKSO ke apa ke, so boleh juga masuk dalam program pengurusan kredit ni. Okey, so jangan risau kalau kita tak bekerja dan sebagainya, mesti akan dapat sumbangan dari pihak ketiga, sama ada dah dapat sumbangan daripada pasangan ataupun pihak keluarga. Okey, so just isi sahaja di bahagian yang disediakan. Okey, ataupun buat mana-mana individu yang menerima bantuan keuangan daripada institusi seperti PKSO ataupun Baitul Mal ataupun institusi-institusi lain, tuan-tuan dan puan-puan boleh letak jumlah bantuan yang diterima itu di bahagian monetary assistance, iaitu bantuan keuangan. Okey, di bahagian tengah ni kan. Okey, so seterusnya dia akan automatically dia akan kira lah, so berapa pendapatan kita bulanan. Dan kemudian untuk mana-mana pekerja ataupun individu-individu yang ada buat potongan KWSP, kena masukkan juga sebulan KWSP tolak berapa, untuk zakat kalau ada, dan untuk perkeso kena masukkan juga kalau ada. Okey, seperti yang tertera ni, kalau tengok kan, perkeso deduction bawah sekali tu kena masukkan juga. Alright, so lepas dah isi semua ni macam yang tadi tu, save dulu kemudian baru klik next. Okey, so kat sini penting tuan-tuan dan puan-puan, di bahagian pertama tadi seperti yang saya sebut tadi pada bahagian, okey, kalau tengok kat sini dia ada income range per month. Alright, kat sini saya nak jelaskan sikit. Katalah kan kita bekerja dengan syarikat swasta, dapat gaji 2,500. Okey, kasar 2,500. Kemudian ada buat side income sebanyak sebulan dapat average dia dalam RM1,000. So total dia dah ada 3,500. So income range per month ni tuan-tuan puan-puan mesti pilih yang kena dalam range 3,500. Jangan pilih kurang daripada 3,500 tu, ataupun kita pilih yang lebih daripada tu. Sebab nanti bila kita key in maklumat pendapatan kita kat sini, kita akan masukkan semua. So dia kena selari kan, katalah kat sini 3,500, income range di bahagian depan tadi pun mestilah 3,500 juga. Alright, so kalau tak nanti puan save tapi dia tak boleh nak ke page yang ke seterusnya. Okey, so macam saya bagi tahu tadi lah, lepas dah isi semua, save dulu kemudian baru klik button next. Alright, okey, so seterusnya, okey, ini yang paling penting untuk isi. So bahagian ni kita akan isikan loan repayment kita. Maksudnya mana-mana pinjaman yang kita ada dengan pihak bank ataupun pemberi kredit mestilah diisi di dalam ruangan yang disediakan. Okey, nak mudah, print dulu SIKRIS, print SIKRIS, dan kita tengok mana-mana pinjaman yang ada dekat SIKRIS tu, kita key in semua. Jangan fikir selalunya orang dia salah masukkan information kat sini. Maksud saya dia masukkan di SIKRIS dah ada 5 pinjaman, tapi fikir-fikir macam nak buat nak strukturkan semula 2 pinjaman saja, so dia masukkan 2. Okey, sebenarnya kena masukkan mana-mana pinjaman yang tertera di bahagian SIKRIS. Okey, Adapun ada setengah individu ataupun pinjaman yang tidak tertera di bahagian SIKRIS ni, tuan-tuan dan puan-puan mesti, sebab tu penting tu untuk print out SIKRIS dulu.
tuan-tuan dan puan-puan boleh print dulu sikris and then tengok, katalah kan sebenarnya kita ada 6 pinjaman tapi yang keluar tu 5 saja. So tengok mana pinjaman yang tak keluar tu, dapatkan nombor akaun, kena masukkan juga. Sebab ada beberapa kes ataupun ada beberapa laporan yang pinjaman-pinjaman hutang lapuk ni, write off account ni memang dia tak keluar dekat sikris. Okay, so kita kena ingat, tapi pinjaman tu masih ada dengan pihak bank, kita tak ingat sebab lama sangat tak bayar dan sebagainya. So kita kena ingat, dapatkan nombor akaun dan masukkan dalam ruangan yang disediakan. Okey, kalau ada 6 pinjaman, tuan-tuan dan puan-puan kena masukkan 6 pinjaman dalamnya. Okey, so maksudnya bila kita isi dalam ni, kalau masukkan 6 pinjaman taklah bermaksud kita kena kena strukturkan 6 pinjaman, tak. Okey, tujuan dia adalah kita nak tengok berapa komitmen bayaran bulanan kita, itu je yang penting. Okey, adapun kalau kita nak pilih sama ada nak masukkan pinjaman mana dalam program AKPK ni, itu bergantung pada perbincangan dengan kaunselor kita nantilah pada hari appointment nanti. Okey, so kalau tengok kat sini dia ada pendetailan dia. Untuk bahagian loan repayment, bawah dia adalah bahagian ruangan yang perlu diisi, loan type, jenis pinjaman. Kalau pinjaman kita adalah pinjaman credit card, klik saja credit card. Kalau personal loan, klik saja personal loan. Kalau hire purchase, klik saja hire purchase. Kalau ada home financing ataupun housing loan, klik saja housing loan. Okey, untuk creditor name ni adalah nama pemberi kredit. Kalau kita ada buat pinjaman dengan CIMB, masukkan CIMB. Ada buat pinjaman dengan Maybank Islamic, masukkan nama Maybank Islamic, dan seterusnya lah mana-mana pinjaman yang berkenaan. Okey, kemudian masukkan facility account. Okey, untuk mudah sebenarnya untuk dapatkan nombor akaun ni, kalau kita tak ada simpan, tak tahu kat mana borang dan sebagainya kan, kita punya dokumen tu, print dulu sikris. Di sikris nanti dia akan keluarlah semua detail pinjaman-pinjaman yang kita ada. Okey, dia akan di sikris nanti dia akan keluar jenis pinjaman yang kita buat, dari bank mana, nombor akaun, berapa baki, bayaran bulanan, bayar cantik ke tak cantik ke, semua akan tertera di sikris. Okey, alright. Untuk facility account ni, di bahagian ni, untuk credit card, tuan-tuan dan puan-puan kena isi nombor yang tertera di bahagian hadapan credit card. Okey, so katalah kan contoh dia loan type kita credit card, kita pinjam, contoh dia pinjam dari BSN, kemudian facility account tu kena tengok nombor di kad tu ada 16 digit nombor, selalunya kebanyakannya 16 digit nombor tu, ambil 16 digit nombor tersebut, masukkan di bahagian facility account. Okey, kemudian outstanding balance, masukkan jumlah baki anggaran yang kita ada, sama ada kita nak masukkan jumlah tepat ataupun anggaran, boleh. Dan current installment masukkan jugalah. Okey, pembayaran jumlah bayaran bulanan yang kita bayar pada bank setiap bulan berapa ringgit, kena masukkan. Okey, untuk bahagian restructure, okey, klik sahaja bila kita klik di bahagian restructure tu, ada button arrow tu, klik sahaja yes and then klik add. Okay, lepas masukkan satu, macam yang sebelum ni kena klik add dulu, kemudian masukkan satu lagi, klik add. Untuk setiap pinjaman yang kita masukkan dalam ruangan yang disediakan ni, tuan-tuan dan puan-puan kena klik button add. Kalau tak nanti dia tak akan save. Okay, so penting kena klik button add. Lepas kita add satu, kena masukkan lagi. Okay, untuk kesemua pinjaman yang kita ada, kena klik button add. Kemudian baru klik button save and then baru pergi kepada page yang seterusnya. Alright. Okey. Seterusnya adalah household expenses. Ini adalah perbelanjaan anggaran bulanan kita. Sebulan lebih kurang berapa kita keluarkan duit untuk perbelanjaan lah. Okey, kalau tengok sini dia ada beberapa pecahan. Satunya household expenses untuk makanan kita, rental, ada untuk penjagaan kesihatan ataupun ada lain-lain perbelanjaan. Kemudian dia ada bahagian utilities. Okey, ada bil elektrik, ada bil air, ada telefon rumah, telefon bimbit. Okey, kemudian dia pecahkan lagi pada child care. Okey, kalau ada ambil pembantu rumah, ada hantar anak ke, ataupun ada kita mendapatkan khidmat daripada babysitter, ataupun ada hantar anak ke nursery, penjagaan anak-anak tu, semua jumlah perbelanjaan bulanan, duit yang kita keluarkan tu kena masukkan, kena isi. Okey, kalau tak tahu jumlah tepat, masukkan anggaran pun boleh. Okey, masukkan average saja, berapa perbelanjaan bulanan. Selalunya yang susah kita nak estimate sikit untuk makanan dengan barangan runcit ni lah. Okey, so katalah perbelanjaan bulanan untuk makan secara individu 600.5, ada beli barangan runcit dan selainnya, masukkan jumlah anggaran saja sebulan berapa yang kita keluarkan duit ni untuk perbelanjaan. Alright. So seterusnya, kalau ada education sendiri, kalau ada tengah sambung belajar ataupun pasangan yang sedang sambung belajar dan kita tanggung dia. Okey, so kena masukkan. Kalau tak ada, biarkan kosong saja. Kemudian untuk individu-individu yang sudah mempunyai anak, sama ada anak tu berada di pendidikan rendah, pendidikan menengah ataupun berada di bahagian pengajian tinggi di universiti. Okay, so untuk setiap satu ni kena isikan juga berapa yang kita belanjakan lah untuk setiap anak-anak ni. Kemudian untuk bahagian insurans, jika ada ambil insurans perubatan, hayat ataupun insurans am. Okay. And then bahagian terakhir sekali adalah berkenaan dengan
transportation lah. Okay, di situ kalau kita ada kenderaan, just isi petrol saja. Tapi kalau yang individu yang kerap yang memang jarang naik kereta dan selalunya bergerak ke mana-mana menggunakan public transport, boleh isi di bahagian public transport lah. Maksudnya petrol ni kita kosongkan, tol parking dan sebagainya kita kosongkan. Okey. Tapi kalau mana-mana individu yang mempunyai kenderaan sendiri, yang kerap menggunakan kenderaan sendiri, bahagian petrol, tol, parking, vehicle maintenance ni, penyelenggaraan kenderaan ni kena isi. Masukkan jumlah anggaran sahaja. Okey. Kemudian di bahagian bawah lah, kalau ada pembelanjaan lain yang tak ada di bahagian di mana-mana segmen di atas tu, kita boleh masukkan. Okey. Katalah selalunya orang masukkan kat sini adalah pembelanjaan untuk ibu bapa, bagi duit ibu bapa pada ibu bapa dan sebagainya kan. Kalau sebulan kita bagi 500. Okey, di bahagian description tu, keterangan bagi tahu kat situ perbelanjaan orang tua. Dan di bahagian expenses tu masukkan jumlah dia. Masukkan, kalau 500 bagi letak 500, kalau 700 kita letak 700. Okey, bergantung pada individu ataupun masing-masing. Alright. So macam biasa, jangan continue dulu, kena klik button save dahulu. Okey, lepas klik button save barulah kita klik continue. Okey. So bila dah selesai bahagian ni, ini adalah bahagian terakhir. Okey, sebelum kita buat appointment. Alright. So di sini adalah maklumat additional information yang kita perlukan, boleh bacalah dan tengok, dan boleh klik mana-mana jawapan yang bersesuaian dengan diri kita, sebab lain orang lain jawapan dia. Okey, ini adalah contoh dia lah. Katalah kan soalan pertama dia adalah berkenaan, are you suffering from any serious medical illness? Adakah kita menghadapi ataupun menghadapi mana-mana penyakit yang kritikal? Kalau tak ada, klik no je. Kalau ada, just klik yes. Okey. So do you own any asset? Ada rumah ke, ada kereta ke? Okey. Kalau tak ada, klik no je. Kalau ada, klik yes. Okey. Alright. So yang soalan seterusnya, are you caring for any dependent with serious medical condition? Jika terdapat tanggungan kita ni, anak-anak ataupun ibu bapa yang menghadapi masalah-masalah kesihatan yang kritikal, kita boleh klik sahajalah. Okey. So soalan-soalan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dan klik sahaja di bahagian ruangan jawapan tu, sudah ada tertera jawapan-jawapan yang kita sediakan. Okey, just klik je mana-mana jawapan yang relevan dengan kita. Okey. So ini adalah bahagian terakhir sebelum kita terus pada appointment lah. Alright. So lepas dah isi semua ni, pergi ke bahagian bawah tu, kalau boleh tengok di bahagian kanan bawah tu kan ada 4 button kan, ada back, reset, cancel dengan continue. Okey, kalau kita dah confirm dengan semua information yang kita masukkan ni, maksudnya tepat, pinjaman-pinjaman semua kita dah masukkan maklumat dia, just klik continue saja. Tapi kalau tak confirm, boleh recheck dulu, kita check sekali lagi, and then baru kita klik continue lah. Sebab bila mana kita dah klik continue kat sini, semua information tu dah tak boleh nak tukar lah. So double check dahulu. Okay, and then baru kita klik continue. Alright. So bila klik continue nanti, dia akan ada satu lagi confirmation lah. Tengok, baca kat atas dia keluar apa tu. Please make sure that all information entered is correct, as you cannot make any changes once submitted. You cannot make any changes once submitted. Kita tak boleh nak tukar lah kalau kita dah submit. Okay, klik OK to submit enrollment or cancel to amend any information. Okay, so kalau kita dah OK dengan information yang kita masukkan tadi, just klik OK je. Ataupun kita nak buat sebarang perubahan, just klik cancel, ubah dulu and then baru klik continue. Okay, so klik OK. So case ni saya ambil OK lah, kita klik OK, kemudian dia akan appear macam ni. So paparan akan keluar macam ni. Dia akan beritahu your information has been successfully saved. Maksudnya kita dah simpan semua maklumat-maklumat yang tuan-tuan dan puan-puan isi tadi. And then dia suruh kan, tengok tu, please go to draft DMP to submit your application. Yang kat sini selalunya kalau kita isi sendiri kat rumah, dia akan lost kat sini. Okay. Okay, sebelum tu, untuk tuan-tuan dan puan-puan individu ataupun mana-mana individu-individu yang tak biasa dengan komputer dan sebagainya ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh ke mana-mana cawangan AKPK yang terdekat, sebab di sana kita ada pegawai-pegawai yang boleh bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk isi portal ni lah. Okay. So kemudian terus pergi pada draft DMP untuk submit tuan-tuan dan puan-puan punya application. Alright. So ini adalah paparan yang akan keluar nanti. Okay, ini adalah maklumat-maklumat yang kita masukkan tadi. Terus saja ke bahagian summary di bahagian kanan hujung sekali tu. Nampak summary, ringkasan, klik sahaja di bahagian situ. Nanti dia akan keluar macam ni. Okay. So untuk bahagian ni tuan-tuan dan puan-puan, baca dahulu semua maklumat-maklumat yang diberikan. Kemudian tick di setiap kolom kecil yang disediakan di bahagian kiri kan. Satunya ada bahagian disclaimer tu kan. Dia baca dulu information yang kita sediakan situ, and then klik kalau setuju, and then bahagian bawah tu ada 3 ruangan kecil yang tu pun semua kena klik.
Kalau tak klik tak boleh continue. So 4 ruangan ni adalah ruangan yang wajib untuk klik. Selesai saja kita klik 4 ni, barulah kita boleh ke ruang continue. Okey, sebelum klik tu baca dahulu. Selalunya orang tak baca, dia klik dahulu. So baca semua, berpuas hati, klik, and then baru klik continue lah. Okey, so bila dah selesai bahagian ni nanti dia akan keluar macam ni. So this DMP submission will expire after 30 calendar days. Okey, so maksudnya tuan-tuan dan puan-puan kalau isi untuk register ni, untuk book appointment, mestilah tidak boleh lebih daripada 30 hari calendar day lah. Janganlah nanti bila bahagian untuk book appointment nanti, janganlah appointment tu kita ambil pada bulan hadapan, sebab selalunya maklumat-maklumat yang kita isikan tu, terutamanya maklumat-maklumat pinjaman yang kita isi tadi tu, dia akan expired, kena isi sekali lagi. Okey, so lepas isi yang semua ni, pastikan kita cuba book tarikh appointment tu, tarikh yang paling dekat yang kita available lah. Okey, dan klik saja okey, dan dia akan ni untuk bahagian appointment. Bahagian terakhir sekali, okey, untuk tuan-tuan dan puan-puan isi sebelum kita buat appointment. Okey, so kalau dia tengok kat sini, so kita ada 12 cawangan. Boleh pilih mana-mana cawangan yang terdekat dengan tuan-tuan dan puan-puan, kemudian pilih tarikh. Okey, bahagian tarikh ni penting. So kalau untuk appointment ni, tarikh tu mestilah tarikh 3 hari bekerja selepas tarikh kita isi. Okey, katalah kan hari ni 18 hari bulan, hari Khamis. So apa maksud 3 hari tu? Hari Jumaat 19, 3 hari bekerja kan, 22 hari Isnin dengan 23 hari Selasa. Okey, so paling cepat yang tarikh yang kita boleh book adalah pada 24 hari bulan April. 3 hari bekerja tu adalah bermula sehari selepas kita key in lah. Kalau kita key in hari ni, 3 hari tu dia kira start esok. So hari Jumaat kerja, Isnin kerja, Selasa kerja. So hari Selasa tak boleh book lagi, dia kena book hari Rabu 24 hari bulan tu. Itu adalah tarikh yang paling dekat. Kita perlukan masa 3 hari untuk kita dapatkan maklumat pinjaman tuan-tuan dan puan-puan yang ada dengan pihak bank lah. So that's why perlu masa 3 hari tu. Okey, so macam saya bagi tahu tadi, detail-detail yang kita masukkan tu, and then bila kita nak buat appointment ni, pastikan appointment kita book tu tak lebih daripada ujung bulan tu. Maksudnya jangan sampai masuk bulan baru lah, sebab bila dah masuk bulan baru ni, data tu dia dah tak valid dah. Okey, dia dah expired, kena request sekali lagi. Satu hal pula nak buat appointment baru, nak kena datang sekali lagi. Okey, alright, so bila kita dah book tempat, dah book tarikh, ini dia akan keluar slot yang available lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok slot yang available, dia akan pecahkan ikut setiap setengah jam. Kita akan start pukul 9 and then habis sampai pukul 5 petang kan. Nak tengok slot tu available ke tak, boleh pergi pada kolom available tu and then tengok mana-mana yang masih available lah. Kalau tengok ujung sekali sebelah kanan ni, kan, banyak 00000 tu, maksudnya dah penuh dah slot tu kan. Tapi kalau tengok bawah-bawah, pukul 3, 3.30, 3.30, pukul 4, pukul 4, 4.30 tu kan, 3, 3.30 ada lagi 3 slot yang kosong yang boleh masuk lagi. Daripada 3.30 sampai pukul 4 ada 7 lagi kosong. Daripada pukul 4 sampai pukul 4.30 ada lagi 4 slot kosong. Okay, so boleh isi mana-mana slot yang available lah. Katalah untuk setiap sesi ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok kat sini, untuk setiap setengah jam kita available 11 slot sahaja. Okay, satu contoh yang saya boleh tunjuk, daripada pukul 9 ke 9.30 ada 11 slot sahaja yang kosong. Okay, kita tengok dah book full dah, total ada 11, kita dah book 11, so yang available kosong. Okay, so katalah kan hari yang kita nak pergi tu, semua slot tu sudah dipenuhi, tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih tarikh yang lain ataupun tarikh yang seterusnya lah. Tengok mana-mana slot yang kosong. Alright, so just klik saja. Katalah kita nak pergi pada pukul 3.30, antara 3.30 pukul 4 tu, klik saja nombor 7 tu, nanti dia akan keluarkan macam ni lah. Ini adalah paparan yang terakhir kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok. So di sini nanti dia akan keluarkan dia summary dia, bila kita nak jumpa. Tengok jenis kaunseling, cawangan mana, KL, itu contoh saja, and then tarikh bila, and then ada masa dia lah. So bila dah selesai semuanya, just klik submit. Okay, so bila kita klik submit tu, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat satu email, email confirmation bahawa kita sudah book, email yang kita register mula-mula tu kan. So akan bila dah submit appointment nanti, kita akan dapat satu email confirmation, maksudnya kita dah book appointment, dan di situ nanti dia akan nyatakan juga, okey, tuan-tuan dan puan-puan book di tempat mana, tarikh apa, pukul berapa, dan dokumen-dokumen perlu dibawa. Okey, so pastikan dokumen-dokumen yang perlu dibawa tu kita bawa lah pada hari kerjaan untuk cepatkan proses kita tu. Alright, so ini adalah
confirmation yang kita dah berjaya book tarikh appointment tersebut. Okey. So suka untuk saya tekankan sekali lagi bahawa servis AKPK adalah percuma. AKPK tidak pernah melantik mana-mana individu ataupun syarikat yang sebagai ejen untuk menyampaikan servis kami kepada rakyat lah. So kalau ada orang approach tu, ada orang, hari tu baru sekali kes, pernah sekali kita dapat ada orang buat FB page, dia buat fake page lah. Okay, dia buat page yang palsu, konon-kononnya dia adalah ejen AKPK. Dan kebanyakan kes-kes yang kita jumpa, individu-individu ni, orang-orang yang mengaku sebagai ejen ni, dia kenakan bayaran. Bayaran dia bukan murah, tuan-tuan dan puan-puan. Ada satu kes yang pernah kita jumpa tu, dia charge antara RM5,000 ke RM10,000. Itu rugi kalau kita bayar, baik buat bayar hutang ataupun buat belanja. Okay? Sebab sebenarnya servis kita ni percuma sahaja. Alright? So okay, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, itu sahaja tutorial lah kalau nak daftar ke dalam program pengurusan kredit. Okay? So sebenarnya benda ni kita boleh isi kat rumah saja, pergi saja ke laman web customer.akpk.org.my, kemudian isi maklumat-maklumat ni. Kalau tak tahu macam mana nak isi, sama ada boleh tengok balik tutorial ni, ataupun awal-awal tu masa kita buka customer.akpk.org.my tu, klik dulu button help kat atas tu. Dekat button help tu nanti dia akan keluar PDF format macam mana nak isi satu persatu daripada awal sampai habis. Memang agak banyak sikit lah. So selalunya ambil masa 15 minit sajalah untuk isi sehingga habis sampai kita book appointment. Okay? So buat individu yang tidak biasa dengan komputer dan sebagainya ni, tak ada masalah. Boleh pergi ke mana-mana cawangan AKPK yang terdekat dengan kita. So kat sana nanti pegawai akan ada untuk bantu kita untuk isi lah. Alright? Okay. Seterusnya kita akan pergi kepada soalan-soalan yang tertera. Yang pertamanya Puan Zana Zainal, saya nak apply untuk AKPK, bagaimana ya? Okey, Puan Zana, seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, AKPK ni kalau Puan nak jumpa kaunselor ataupun nak apply program pengurusan kredit ni, Puan boleh terus ke mana cawangan-cawangan yang terdekat. Tetapi sebelum Puan datang, better untuk Puan book appointment dulu dalam tutorial yang kita sediakan itu. Puan boleh pergi ke customer.akpk.org.my, kemudian ikut sahaja tutorial ni sehingga habis, sehingga book appointment. Kita ada sediakan, tengoklah balik dalam setengah jam tutorial ni untuk isi semua maklumat-maklumat sebelum kita book appointment. Alright? So seterusnya Nur Izahan Abdul Hamid. Okey, lepas submit tak ada respon, dah berpuluh-puluh kali try tak ada juga. Minta maaf encik kecil ni, saya tak faham encik kecil submit apa ni. Kena boleh terangkan balik kat submit apa? Submit application melalui portal ke apa? Okey. Puan Faizah Kasim akan nak tanya tentang rumah kena lelong. Okey. Untuk rumah kena lelong ni, di AKPK, untuk makluman Puan Faizah, kita boleh juga bantu mana-mana pinjaman rumah yang dah kena lelong kan. Selalunya rumah ni bila dah kena lelong ni, dia ada baki tunggakan dia yang belum jelas, dia panggil shortfall dia. Alright. So untuk yang shortfall tu, Puan boleh, kita boleh strukturkan semula juga. Puan just masuk customer portal AKPK, isi maklumat-maklumat pinjaman yang masih ada tu, dan nanti pada hari kejadian ataupun hari appointment date, bila dah jumpa kaunselor nanti, boleh maklumkan. Okay. So untuk yang rumah-rumah yang dah lelong ni, kita ada special treatment sikit. Okay. Nanti bila dah jumpa kaunselor nanti, bagi tahulah. Alright. Encik Muhammad Nias Rifki, kalau anda AKPK, boleh ke buat loan kereta? Maksudnya nak buat loan kereta ke ataupun nak strukturkan pinjaman kereta ni? Okey, katalah Encik Muhammad Nias maksud kat sini adalah nak strukturkan pinjaman kereta. Untuk makluman Encik Nias, di AKPK ni kita sekarang ni kita ada buat kerjasama dengan pihak RHB, dengan pihak M-Bank untuk mana-mana pinjaman kereta yang individu buat dengan RHB ataupun M-Bank. Kita ada kerjasama, kita boleh strukturkan semula. Okey. Baik, untuk mana-mana pinjaman yang selain daripada RHB dengan M-Bank, AKPK kita boleh hantar proposal sahaja pada pihak bank, and then bank akan buat keputusan nanti. Okey. Untuk RHB dengan M-Bank, kalau kita ada pinjaman kereta, kita boleh discuss, senang sikit kerja dia. Okey, kita discuss dengan pihak bank, RHB ataupun M-Bank untuk strukturkan semula pinjaman. Kecuali kalau pinjaman-pinjaman yang selain daripada RHB dengan M-Bank ni, AKPK hanya boleh hantar proposal saja. Alright, so bank akan buat keputusan. Okey.
Encik Muhammad Khairi, saya nak daftar AKPK, boleh? Boleh encik, kenapa tak bolehnya? Just pergi kepada customer portal customer.akpk.org.my untuk buat payment. Okey, nak tengok macam mana nak isi maklumat dalam ni, encik boleh tengok tutorial ni daripada awal lah. Alright, apa PPK tu? Encik Syafiq Arif. Okey, PPK tu nama panjang dia, program pengurusan kredit. Nama mak saleh dia Debt Management Program lah. Okey, so apa yang kita buat dalam program ni? Okey, sebelum tu, PPK ni adalah salah satu servis yang AKPK tawarkan. Di AKPK kita ada 3 servis lah. Yang pertamanya Debt Management Program. PPK ni lah program pengurusan kredit. Kemudian kita ada Financial Education dan kita ada Financial Counselling. Okey, untuk Encik Syafiq, kalau Encik Syafiq nak tahu, Encik Syafiq Arif nak tahu apa itu PPK. PPK itu adalah program pengurusan kredit, di mana dalam program ni kita akan bantu mana-mana individu-individu yang memerlukan untuk strukturkan semula pinjaman dia. So kita akan strukturkan tu, kita akan bantu untuk cuba rendahkan bayaran bulanan tu. Okey, so dan individu-individu tu adalah boleh bayar, mampu untuk bayar dan ada lebihan wang untuk dibelanjakan di tempat lain. Alright, so kalau nak baca lebih boleh masuk ke laman web rasmi AKPK untuk tahu. Kat situ kita ceritakan apa yang kita maksudkan dengan Debt Management Program ataupun program pengurusan kredit ni. Okey, kita nak bantu individu untuk dapatkan kawalan pada komitmen-komitmen bulanan ataupun hutang-hutang dia lah. Alright, so soalan yang seterusnya, Encik Farouk, kena buat surat report polis ke sebelum pergi AKPK? Untuk makluman Encik Farouk, tak perlu buat surat polis pun kalau nak datang ke program ni. Okey, kecuali yalah Encik Farouk alright. So tak payah, Encik Farouk tak payah buat report polis nak datang ke AKPK. Sama ada terus, kalau nak buat pertanyaan dulu boleh terus ke mana-mana cawangan AKPK yang terdekat dengan Encik, ataupun kalau berminat nak daftar terus dalam program, boleh masuk laman web yang tertera di paparan tu, customer.akpk.org.my. boleh saja masuk kat situ lah. Ataupun kalau nak buat pertanyaan dulu, boleh pergi mana-mana cawangan ataupun hubungi kami di talian 0326167766. okey, 0326167766. alright, Cik Farouk tak perlu buat report polis pun. okey, so okey, Puan Nurul Syafiqah, kenapa dekat loan tu saya nak tekan add tak boleh? Okey puan, ini masalah teknikal memang macam tu. Sama ada okey, kalau puan tak puan Syafiqah tak boleh nak tekan add, puan klik next and then return balik pada page loan tu. Okey, klik next dulu kemudian pergi balik pada page loan tu lah, sebab kadang-kadang isu teknikal ni. Alright, so kalau tak boleh juga, Puan Syafiqah boleh hubungi kami di talian 0326167766 untuk dapatkan bantuan. Alright, so Encik Asrul Alamin, apakah peranan AKPK bagi membantu generasi muda mendapatkan ilmu mengenai pengurusan kewangan dengan lebih mendalam? Okey, Encik Asrul Alamin, macam biasa dengar. Okey, untuk maklumat Encik, memang kita banyak bantu individu-individu, terutamanya golongan-golongan muda ni yang baru habis belajar dan sebagainya ni, untuk dapatkan ilmu kewangan. Sama ada Encik, kita ada publication kita ada jual buku dan sebagainya, kita ada exhibition, kita ada buat pameran. Di pameran tu boleh jumpa dengan kaunselor kita ataupun mana-mana pegawai yang ada di pameran tersebut, untuk tanya berkenaan dengan ilmu kewangan. Ataupun kalau Encik Asrul Alamin berminat untuk tahu dengan lebih mendalam berkenaan dengan ilmu pengurusan kewangan ni, Encik Asrul Alamin boleh pergi ke mana-mana cawangan AKPK terdekat. Okey, jumpa saja dengan kaunselor-kaunselor kita, tanya saja apa-apa soalan yang berkaitan lah. Alright, Puan Tini Masni, andai kata kalau kita dah keluar AKPK boleh masuk lagi ke? Okey, untuk makluman Puan Tini Masni, kalau dah keluar program ni, dia ada 2 sebab. Sama ada akaun kita terminated sebab tak bayar 3 bulan kan. Bila dah masuk program AKPK ni, cara bayaran kena bayar ke akaun Maybank AKPK, tapi tak bayar 3 bulan, tak bayar, akaun akan terminated. Okay, ataupun sebenarnya kita dah settlekan dah pinjaman sebelum ni, dah masuk program AKPK, kita dah settlekan semua pinjaman yang kita ada, and then habis dah program kan. Kalau mana-mana sebab lah, salah dari 2 sebab ni, kalau akaun dah terminated ke ataupun dah full settlement, kena tunggu setahun dululah kalau nak masuk dalam program AKPK. Kecuali kalau Puan Tini Masni ada sebab-sebab yang valid lah untuk kita masukkan. Okay. Kalau tak ada sebab, dah keluar program nak masuk balik kena tunggu setahun. Tapi kalau ada sebab-sebab, contohnya kemalangan ke, sakit ke dan sebagainya, tu boleh cuba untuk buat permohonan semula. Kita akan tengok dan kita akan pertimbangkan lah. Okey, so
Saya kira dah tak ada soalan dah lah kot. Okey, right. So sebelum saya akhiri sesi tanya je tersedia hari ini, TJT hari ini, suka untuk saya tekankan sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita takut orang kat luar sana tertipu dengan orang-orang yang menyamar, individu-individu yang menyamar sebagai ejen KPK ni. Okay, sebab dia orang kenakan bayaran. Okay. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, servis yang kita tawarkan ni percuma sahaja. Okay. Kalau berminat nak masuk program pengurusan kredit PPK ni, boleh masuk ke customer.akpk.rg.my, ikut saja tutorial dari awal tadi sampai habis, sampai buat appointment. Bila dah buat appointment, hari kejadian jumpa pada kaunselor, kita akan bincang. Okay? Ataupun kalau nak buat pertanyaan dulu, kalau nak jumpa, boleh ke mana-mana cawangan AKPK yang terdekat. Okay? Nak dapatkan alamat kat mana cawangan tu, boleh buka laman web rasmi AKPK, ataupun kalau tengah kerja dan sebagainya, boleh call kami di talian 03 26167766 untuk dapatkan maklumat lanjut. Okey. So terima kasih banyak-banyak. Saya mohonlah kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh share, kita share banyak-banyak lah. Sebab di luar sana ramai orang-orang yang memerlukan khidmat kami, tapi dia banyak stigma-stigma yang negatif. Dia banyak prasangka yang membuatkan dia tak adil. Sedangkan diri masa tu memerlukan khidmat AKPK tapi takut nak datang. Kebanyakan sebab-sebab stigma-stigma yang orang hebah-hebahkan tapi tak benar pun. Okey. So kalau ada persoalan ke ada pertanyaan, sebarang pertanyaan, boleh terus hubungi kami ataupun ke cawangan-cawangan kami untuk dapatkan kesahihan berita tu. Itu yang penting tu. Okey. So kalau tak ada apa-apa lagi, kita berjumpa lagi di minggu hadapan pada hari Khamis pada waktu yang sama juga dengan topik yang seterusnya. Okey, stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.